Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami memilih komunikasi organisasi di Retail Tenaga Nasional Berhad. Tenaga Nasional Berhad adalah satu bahagian retail yang mana ianya berfungsi bagi mengurus perkara yang melibatkan pembilihan kepada pengguna, pembacaan bil di mana-mana premi yang berdaftar, pengurusan kedai tenaga, aduan pengguna, akaun pengguna, pemasaran serta pembangunan perniagaan. Semua konsep yang terdapat di dalam bahagian retail ini berfungsi bagi menyokong hasrat dan fokus CEO dan Vice President terhadap tahap kepuasan hati pengguna melalui khidmat yang diberi. Bahagian retail Tenaga Nasional Berhad ini diketuai oleh IR Megat Jamaluddin bin Megat Hassan yang menyandang tugas sebagai Ketua Pegawai Peruncitan Bahagian Runcit di Tenaga Nasional Berhad. Beliau bertanggungjawab untuk menyampaikan misi aspirasi untuk tenaga TNB sebagai syarikat runcit yang termuka di masa hadapan. Antara objektif inisiatif bahagian retail Tenaga Nasional Berhad adalah untuk memenuhi aspirasi syarikat sebagai organisasi tertaraf dunia. Amatlah penting bagi syarikat menitik beratkan hubungan antara syarikat dan pelanggan sentiasa akrab dengan menjanjikan perkhidmatan yang terbaik kepada mereka agar kepuasan pelanggan dapat dicapai. Definisi komunikasi. Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Ia merupakan satu proses interaksi yang bererti antara kehidupan dan merangkumi kedua-dua, iaitu pembuatan menghantar maklumat dan proses untuk bertukar-tukar maksud. Definisi organisasi pula adalah satu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi ialah merupakan salah satu perkumpulan orang-orang yang telah dibentuk dalam sebuah kelompok yang mana kelompok atau organisasi ini bertugas dan saling bekerjasama demi mencapai penghasilan atau tujuan bersama. Erti kata lain, organisasi ini adalah satu bentuk pembahagian kerja antara sekelompok orang yang melakukan kerjasama dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Definisi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk melihat bagaimana sesuatu kerja diuruskan melalui amalan komunikasi di kalangan kaki tangan organisasi yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi. Amalan-amalan komunikasi di dalam bahagian retail Tenaga Nasional Berhad. Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam menyampaikan maklumat serta objektif sesebuah organisasi selaras dengan misi dan visi yang telah ditetapkan. Di dalam bahagian retail, pengurus akan mengarahkan sesuatu aktiviti dan tugas untuk dilaksanakan oleh kaki tangan bawahan. Oleh yang demikian, komunikasi memainkan peranan yang penting bagi memastikan setiap arahan ini sampai kepada pegawai bawahan. Arahan yang dikeluarkan ini sama ada ianya berbentuk memo, surat, email dan sebagainya. Komunikasi yang bersesuaian perlu digunakan bagi melancarkan pengarahan yang ingin dilaksanakan agar tidak menimbulkan rasa kurang senang kaki tangan bawahan semasa menerima arahan tersebut. Pengurus memperoleh tanggungjawab yang datangnya daripada kedudukan dalam organisasi dan ciri-ciri peribadi mereka seperti kepintaran dan pengalaman yang menjadikan ciri-ciri ini sebagai prinsip yang berkaitan dengan pengurusan kuasa dalam sesebuah organisasi. Pengurus harus bijak dalam memberikan arahan kepada orang bawahan dalam hal-hal berkaitan kerja tanpa perlu menjejaskan hubungan mereka sebagai rakan karib dan seterusnya memastikan keharmonian suasana bekerja di antara mereka terjaga. Kemahiran komunikasi yang baik adalah sangat penting untuk menjadi seorang pengurus yang berprestasi baik. Terdapat beberapa keseluruhan proses pengurusan prestasi yang digunapakai oleh seorang pengurus, bermula dari kerja-kerja merancang dan berkomunikasi sehinggalah memberi pengiktirafan kepada pasukan kerja bagi segala pencapaian kejayaan yang mereka lakukan. Untuk berkomunikasi secara berkesan terhadap anggota pasukan, pengurus retail haruslah mewujudkan hubungan yang kuat dengan para pasukan, menggalakkan akses yang mudah untuk mendapatkan maklumat dan maklum balas,
melibatkan semua pasukan dalam aktiviti perancangan dan pembangunan, dan memberi pujian dan pengiktirafan terhadap pasukan yang mempunyai prestasi yang baik. Kesan-kesan amalan komunikasi yang dilaksanakan terbagi kepada 3, iaitu hubungan, maklum balas dan bimbingan, berterusan serta penghargaan. Hubungan adalah mewujudkan hubungan kerja yang efektif di antara setiap warga kerja. Pengurus retail yang terbaik membuatkan setiap orang bawahannya merasa dihargai. Selain itu, pengurus retail akan memastikan pasukan sentiasa produktif dan menggalakkan setiap pekerja meningkatkan kemahiran. Untuk maklum balas, pengurus akan membuat perbincangan tentang prestasi orang bawahan. Perbincangan menilai tahap serta maklum balas untuk penambahbaikan. Untuk penghargaan pula ada diberi dari segi pujian, memberi penghargaan, hadiah ataupun sijil. Bagi cadangan, pengurus perlu peka dan harus sentiasa mengasah kemahirannya dalam komunikasi untuk melibatkan diri di dalam kursus-kursus yang dianjurkan. Akhir kata, konsep komunikasi kepimpinan perlu wujud untuk semua ahli organisasi yang berminat untuk membentuk dan mempelajari cara komunikasi lebih berkesan. Kesimpulannya bahawa kejayaan atau pencapaian matlamat sebuah organisasi bukanlah bergantung kepada kecanggihan teknologi semata-mata, tetapi ianya bergantung kepada kejayaan peribadi seseorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amirah binti Muhammad Zain, pelajar PJJUM Pusat JB, mengambil ijazah PPM. Tujuan saya menemu buah cik untuk melengkapkan tugasan bagi subjek pengantar komunikasi. Boleh saya tahu lebih lanjut tentang cik? Okey. Nama saya Nur Ain Hakim binti Muhammad Rosli. Saya menjabat jawatan Executive Retail Operation TNB Johor Jaya. Pengalaman saya dengan TNB adalah dalam 3 tahun. Okey, itu saja rasanya. Bagaimana Cik Ain mengamalkan amalan komunikasi organisasi dalam TNB? Okey, untuk TNB adalah TLC, syarikat yang besar jugalah, corporate. Okey, kita ada banyak komunikasi dalam TNB sebab kita ada banyak layer dalam organisasi tersebut. Contohnya dengan pihak pengurusan, dengan pihak zon dan juga pihak station ataupun branch. Okey, untuk kebiasaan komunikasi yang kita amalkan dalam organisasi TNB lah. Untuk dalaman adalah main kita adalah email. Kita berkomunikasi banyak melalui email dan juga memo arahan dalaman serta komunikasi secara face to face lah. Okey, dan juga melalui media WhatsApp. Dan sebenarnya kita pun ada komunikasi secara atas media sosial, iaitu workplace macam Facebook, tapi adalah workplace adalah untuk internal syarikat organisasi sahaja. So, dia tak terlalu open lah. Okey, boleh saya tahu siapa pengguna Cik Ain? Pengguna komunikasi maksudnya? Ya, betul. Pengguna komunikasi, okey, untuk kalau bagi saya, pengguna komunikasi saya adalah sama ada dengan pihak pengurusan, iaitu pihak ibu pejabat, dan juga pihak di zon ataupun kita di Johor Bahru adalah zon selatan lah, zon Melaka, Negeri Sembilan dan Johor Bahru, dan juga anggota kerja yang melapor darat kepada saya. Itu antara pengguna komunikasi saya lah. Okey, boleh apakah cadangan yang boleh menambahbaikkan dalam komunikasi ni? Okey, sebenarnya setiap komunikasi dia ada kebaikan dan keburukan dia lah. Tak adalah keburukan, tapi ada pro and cons dia. Okey, apabila kita menerima arahan daripada pihak pengurusan atasan, biasanya kita akan menyampaikan balik kepada anggota kerja yang melapor kepada kita secara, kalau kita melalui pada email, kita hanya akan forward sahaja email tersebut. Tetapi kita kena tahu juga,
mungkin sesetengah orang email tersebut dia tak buka, macam tak baca lah email. Kita tahu fahaman kekangan kerja, jadi kita tidak boleh bergantung harap kepada satu jenis komunikasi saja, iaitu contoh pihak pengurusan memberi arahan terbaru dalam bentuk memorandum dalaman melalui email kepada saya. Saya akan forwardkan email tersebut kepada anggota kerja yang melaporkan kepada saya. Tapi dalam masa yang sama, pada sesi briefing setiap pagi dengan anggota kerja saya akan explain semula kepada mereka apakah arahan terkini daripada pihak atasan, supaya sesetengah arahan ataupun sesetengah info terkini daripada pihak pengurusan atasan, pihak ibu pejabat ataupun management, top management ataupun melalui izin saya sendiri disampaikan kepada anak buah, walaupun kepada anggota kerja saya lah, walaupun dah kita guna komunikasi email, kita turut guna secara verbal. So kita tak boleh fokus kepada satu komunikasi saja, kita tak boleh bergantung harap kepada satu jenis komunikasi saja, sebab walaupun ada kebaikan dia, kemungkinan ada halangan-halangan antara komunikasi tersebut yang membuatkan komunikasi tersebut tidak akan sampai kepada anggota kerja yang melapor secara terus kepada saya. Okey, baik. Terima kasih Cik Ain sebab meluangkan masa untuk temu bual. Semoga selamat maju jaya dalam tugasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sepakat sehati sejiwa.